أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا الله يا فتاح يا عالم افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا في قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kesempatan dengan sedikit ruang dan waktu dengan baki umur yang ada, sama-sama dapat kita bertemu dengan satu bulan yang penuh dengan rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu bulan yang dipanggil dengan bulan Ramadan, satu bulan yang diberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diganjari pahala yang sangat banyak daripada Allah taala dengan amal ibadah yang kita lakukan ketika mana di dalam bulan Ramadan, khususnya dengan ibadah yang diwajibkan, yakni ibadah puasa. InsyaAllah pada malam ni saya ingin menyampaikan tazkirah yang bertajuk 5 perkara yang mengiringi 5 perkara yang lain, yang mana baginda Nabi SAW bersabda, La yu'tillah li ahadin hamsan illa wa qad a'adda lahu hamsan ukhra. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala tidak memberikan 5 perkara melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan 5 perkara yang lain. Maka yang pertama kata Nabi SAW, La yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala tak memberikan kesempatan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, melainkan terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan tambahan nikmat rezeki kepada kita. Sebelum sempat kita ucapkan dengan kalimah Alhamdulillah, tanda syukur kita pada Allah Ta'ala, rupa-rupanya kasih sayang rahmah daripada Allah Ta'ala mendahului akan ucapan ataupun lafaz zikir sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala dengan penambahan nikmat ataupun rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innaka azabi lasyadid. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, bagi orang yang bersyukur Allah Ta'ala tambahkan nikmat bagi mereka, dan bagi orang yang kufur maka azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah pedih bagi mereka. Bila mana kita sebut dengan kalimah syukur, syukur boleh kita ertikan ataupun kita maknakan kalimah syukur itu seumpama dengan kalimah makna kalimah iman. Bila mana kita sebut kalimah iman, iman yakni tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa taqriru bil lisan, ucapan dengan lisan ataupun ikrar dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan beramal dengan tubuh badan. Samalah dengan syukur. Syukur pun seumpama dengan makna begitu. Tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Hati kita benar-benar ikhlas kerana Allah Ta'ala. Segala macam ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala sebagai tanda syukur kita pada Allah Ta'ala, maka perlu keikhlasan dalam hati kita. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Dan tidak diperintahkan kepada kamu melainkan beribadah kepada Allah Ta'ala mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan diri dalam beragama. Ini tuntutan supaya kita ikhlas dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat hati bila mana ikhlas, ia merupakan tanda syukur kita kepada Allah. Yang kedua, taqriru bil lisan, yakni kita ikrar ataupun kita ucapkan dengan lisan. Tanda syukur kita pada Allah Ta'ala dengan lisan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, dengan mulut yang petah untuk berbicara dan sebagainya, maka memperbanyakkan zikir mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa dalam masyarakat kita
sebagai tanda syukur kita atas nikmat kurnia yang Allah Ta'ala bagi, kita ucapkan dengan kalimah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimah Alhamdulillah ataupun kalimah tahmid hanya salah satu daripada kalimah-kalimah ataupun zikir-zikir yang sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Contoh kita lihat dalam surah An-Nasr, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka mereka bertasbih, mereka bertahmid dan mereka beristighfar, mohon ampun kepada Tuhan. Surah An-Nasr ini surah yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW, yang asbabun nuzul ataupun sebab turunnya yakni dengan peristiwa Fathul Mekah. Kita melihat pada ayat yang pertama daripada surah ni, Allah Ta'ala sebut apa? Iza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan daripada Allah Ta'ala, wa fathun yakni kemenangan ataupun pembukaan kota Mekah Al-Mukarramah, Fathul Mekah. Maka Nabi dan para sahabat mereka bercita-cita untuk balik ke kampung halaman mereka. Rindu. Yalah, setelah beberapa tahun, lebih kurang 9 tahun mereka berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, mereka rindu nak balik ke kampung halaman mereka. Maka dengan izin pertolongan daripada Allah Ta'ala, mereka kembali ke kampung halaman mereka dengan berjaya. Maka Nabi dan para sahabat sebagai tanda syukur mereka dengan kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka dengan pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah, maka mereka ini fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, mereka bertasbih, mereka bertahmid, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda syukur mereka dengan nikmat kurnia yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Kemudian boleh kita faham dengan syukur itu dengan ucapan zikir, mana-mana ucapan ataupun lafaz-lafaz zikir yang datang daripada Al-Quran. Malah Al-Quran, kata Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, afdal zikir yang kita amalkan dalam kehidupan. Sebaik-baik zikir yang kita amalkan dalam kehidupan yakni Al-Quran. Itu kalau orang yang mampu dengan tadabbur, dengan qiraatul Quran, itu ahlan wa sahlan, dipersilakan. Bagus. Maka yang pertama zikir yang datang daripada Al-Quran. Yang kedua zikir datang daripada hadis-hadis Nabi SAW yang sifatnya sifat yang maksur. Maka amalkan, silakan. Kerana tidak ada perbalahan di kalangan para alim ulama, melainkan boleh beramal sahaja. Melainkan zikir-zikir yang datang daripada alim ulama selepas daripada kewafatan Nabi, ada perselisihan pendapat di kalangan para alim ulama. Terpulang kalau kita orang yang bersifat berlapang dada, amalkan. Kalau mungkin kita hanya memegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi pun, terpulanglah. Jadi kita ambil perkara yang tidak timbul perbalahan. Kemudian kalau kita lihat Nabi SAW banyak menyebut di dalam hadis-hadis Nabi kelebihan zikir. Antaranya satu kalimah yang biasa kita sebut dengan kalimah tahlil. Nabi SAW sebut, afdalu zikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Ini biasa dalam masyarakat kita tahlilan. Orang Jawa dia panggil tahlilan, dia tambah an belakang. Yasin, yasinan, baraan. Ada an tu masyarakat Jawa. Baguslah. Meraihkan budaya tu, diraihkan dengan amalan-amalan keagamaan. Bagus. Contoh. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang sebut la ilaha illallah masuk syurga. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa akhirnya, yakni akhir hidupnya, sebelum dia bertemu dengan Rabbul Jalil, sebelum dia menemui dengan kematian, akhir perkataan yang keluar daripada mulutnya dengan kalimah la ilaha illallah, maka syurga tempat dia. Ni kita nanti ni didik anak-anak daripada sekarang, ingatkan. Nanti bapak mati, mak nanti nak mati tengah dah nazar tu, jangan kau sibuk buat benda lain. Duduk sebelah bapak, sebelah mak, zikir, talkinkan kepada bapak, kepada mak dengan kalimah la ilaha illallah. Seronok kita kan. Akhir-akhir kehidupan kita ni, kita start hidup, apa benda yang pertama kita dengar? Lafaz Allahu Akbar.
diazankan, diiqamahkan pada kita, dan mati kita pula mulut kita boleh menyebut dengan kalimah la ilaha illallah, dan kita pun ditalkinkan dengan kalimah la ilaha illallah. Ini kelebihan dengan kalimah la ilaha illallah. Zikir yang lain umpama subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir yang selalu kita baca selepas daripada selesai menunaikan sembahyang. Kita duduk dengan tuan imam zikir sama-sama, jangan malas. Ambil kesempatan. Ini kan salam je, assalamualaikum, assalamualaikum, dia dah lari. Canggih lagi sembahyang Jumaat, assalamualaikum, kita baru salam pertama dengan imam, tahu-tahu dah bunyi motor, dah berjalan orang. Dia salam atas motor kot. Ada manusia macam tu kan. Bukan, mungkin dia faham, dia kata kan salam yang wajib pertama sekali, yang salam pertama, yang kedua sunat, yang sunat tu atas motor. Salam pertama dengan imam, salam kedua dia kat atas motor, assalamualaikum, cabut. Ada macam tu. Kata Nabi SAW, subhanallah tamli'ul mizan, subhanallah memberatkan mizan, timbangan, memenuhkan timbangan. Nanti kita di padang mahsyar nanti kan, ketika kita dihimpunkan di hadapan Allah Ta'ala, ketika hendak dihisap segala amalan kita, andai kata pada amalan kita ni amalan yang banyak dengan amalan kebaikan, alhamdulillah, selamat kita. Tetapi andai kata amalan kita dengan amalan keburukan, amalan maksiat, kejahatan dan sebagainya, maka takut-takut celaka kita di hadapan Allah Ta'ala nanti. Maka nak memberatkan timbangan amal kita dengan amal kebajikan, kebaikan, pahala daripada Allah Ta'ala, maka antaranya dengan sebut kalimah subhanallah, yakni Nabi SAW sebut amalan yang memberatkan timbangan. Subhanallah, alhamdulillah, kata Nabi SAW, tamli'u bainas sama'i wal ardh. Subhanallah, alhamdulillah, pahalanya memenuhi ruangan langit dan bumi. Ni kita dunia ni pun tak habis pusing. Bayangkan pahala itu seumpama memenuhi ruang dalam dunia ni. Banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan pahala sebegitu banyak kepada kita untuk meraih rahmat syurga Allah Ta'ala. Ini kelebihan-kelebihan daripada zikir-zikir yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Maka saya galakkan banyakkan berzikir sebagai tanda syukur kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Nabi SAW, minta maaf, yang ketiga makna bagi kalimah syukur, yakni wal amalu bil arkan, dan beramal dengan tubuh badan. Ada dalam masyarakat kita, kalau bab zikir nombor satu zikir. Mana macam saya sebutlah tadi, yasinan, baraan, tahlilan, datang tapi tak pernah jumpa kat masjid. Wak, saya tengok wak ni kalau yasinan, baraan, tahlilan rajin, tapi tak pernah jumpa wak datang masjid. Alah, kena datang yasinan, baraan kan? Kita ni hidup bermasyarakat. Hablum minallah dia tak jaga, hablum minan nas dia jaga. Sibuk jaga hubungan dengan manusia. Takut masyarakat kata tak datang. Tapi tak datang berjemaah, tak datang majlis ilmu, tak sama-sama meraihkan, memeriahkan, memakmurkan rumah-rumah Allah, dia tak takut. Ada. Maksudnya tak cukup sekadar hubungan dengan Allah Ta'ala, dengan manusia, dan tak cukup dengan sekadar kita ucapkan zikir dan sebagainya, tetapi ibadah-ibadah yang berbentuk jasmani, dengan sembahyang, dengan puasa dan sebagainya, melakukan ibadah haji, umrah dan sebagainya, kita tinggalkan, tak cukup. Maka orang yang bersyukur, dia syukur juga dengan nikmat tubuh badan yang Allah Ta'ala berikan kesihatan kepada dia. Nikmat kesihatan tubuh badan, maka sebelum lutut longgar, rajin sembahyang. Sebelum kepala pening-pening, rajin sujud. Nanti kan sujud lama, marah dengan imam. Imam ni sujud lama, pening kepala, imam juga salah. Imam mendidik masyarakat supaya rajin sujud pada Allah Ta'ala, kita pula marah. Sementara badan sihat, sebagai tanda syukur, rajin kita buat amal ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum sempat kita ucapkan, sebelum sempat kita tunjukkan rasa syukur kita pada Allah Ta'ala, rupa-rupanya Allah Ta'ala sudah menyediakan tambahan nikmat kepada kita. Maha kasih sayang, maha pemberi Allah Ta'ala kepada kita, melangkaui, mendahului daripada perbuatan amal ibadah kita. Yang ketiga, yang kedua, baginda Nabi SAW sebut, la yu'tihi du'a illa waqad a'adda lahu istijabah. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala tidak memberikan kesempatan kepada kita berdoa, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan pintu istijabah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum,
mohon mintalah kepada aku, kata Allah Ta'ala, nescaya aku makbulkan. Sebelum sempat kita angkat tangan, sebelum kita sempat ucapkan lafaz doa kita pada Allah Ta'ala, rupa-rupanya Allah Ta'ala dah sediakan bahagian ataupun dah sediakan pintu pengabulan doa kepada kita. Mana tengok, Ustaz, kalau macam tu macam mana Allah Ta'ala tahu? Allah Ta'ala maha mengetahui sebelum, ketika dan selepas daripada ni perbuatan kita. Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui setiap hati hamba-hambanya yang berkehendak ataupun berniat berhajat dengan sesuatu perkara yang melibatkan keduniaan ataupun perkara yang melibatkan akhirat. Jangan kita pula tak nak berdoa. Alah, Allah Ta'ala dah tahu, tak payah doa, tak kena doa. Allah Ta'ala tidak melihat kepada apa yang kita minta. Contoh ni, contoh tuan-tuan, contoh kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak kahwin 4 ya Allah, contohlah. Jawablah tuan-tuan, Allahumma amin, mudah-mudahan makbul. Contoh. Saya minggu lepas tuan-tuan, saya kuliah tazkirah Ramadan lah di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan, 1 hari 2 hari saya di sana. Macam ni juga, saya saja nak usik-usik kan. Kita kalau serius sangat kan, orang semua muka masam, bukan marah dia pun, kita serius, dia pun serius. Kita bagi sikit lah, agak-agak santai. Saya sebut macam ni, mudah-mudahan Allah berdoa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dapat kahwin 4. Orang rumah saya bawa, bila jalan yang pergi jauh-jauh ni, saya bawa orang rumah. Orang rumah saya duduk belakang dengan jemaah perempuan. Tiba-tiba yang duduk sebelah orang rumah saya ni, dia kata apa? Tu tengok ustaz tu gatal, ustaz tu. Kesian. Dia tak tahu yang dia cakap tu dengan yang dia cakap tu orang rumah saya. Orang rumah saya pun ketawa kan. Gatal ustaz tu, ajar pun dia tak betul. Sampai dia cakap yang tu kan. Contohlah tu, contoh. Kita minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepadamu, ya Allah, rumah yang besar, yang selesa, kereta yang selesa, bisnes ataupun perniagaan yang maju dan sebagainya. Contohlah, kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni minta, kena minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala macam ni. Allah Ta'ala tak pandang. Dan pada kita dari segi sudut akidah ataupun kita kata dari segi sudut iman, tak boleh sesekali kita mengatakan perkara tu kecil di sisi Allah Ta'ala. Tak boleh. Kalau kita faham dari segi kefahaman biasa, kita faham. Tapi kalau kita nak bahas perkataan kecil tu, seolah-olah Allah Ta'ala ni lemah. Contoh, bila perkara tu kita sebut kecil, kadang-kadang yang kecil pun kita tak buat. Sebab apa? Kita memandang enteng dan dalam masa yang sama kita rasa benda tu remeh, melecehkan kita. Tak. Yang sesuai kita sebut dengan kalimah apa dia? Bila kita mohon, panjatkan doa kepada Allah Ta'ala dengan segala permohonan, Allah Ta'ala melihat segala permohonan kita itu, yakni tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurniakan. Tak, jangan kita cakap perkara itu kecil dengan di sisi Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala kurniakan atau makbulkan. Jangan guna kalimah kecil. Tidak mustahil. Kalau kecil tu pun masih ada beban lagi. Pada Allah Ta'ala langsung tidak ada beban. Perkara itu tidak mustahil untuk dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala melihat kepada kita ni kesungguhan berdoa. Nabi SAW sebut apa? Ad-doa ra'sul ibadah. Doa ni kepala ibadah. Bila sebut kepala ibadah, bila kita buat sungguh-sungguh, semakin sempurna ibadah, semakin banyak ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala. Ibadah. Contohlah hatta sembahyang yang kita buat. Sembahyang kan, bila sebut solat dari segi makna bahasa disebut dengan ad-doa, doa. Sembahyang semua orang baca sama, rukunnya sama. Tetapi Allah Ta'ala melihat kepada kesungguhan seseorang itu sembahyang. Bermula dengan niat. Ada orang dia sembahyang macam orang lain tapi niat tak sungguh-sungguh. Sembahyang pun kadang-kadang angkat tangan, Allahu Akbar. Jangan buat macam tu. Rajin-rajin. Kita mazhab Syafi'i kena angkat sentang dengan telinga, telingalah. Kalau tak, jangan angkat. Angkat dengan cara tak berapa nak angkat, maka tidak ada adab dalam sembahyang. Sembahyang sah, tak masalah. Nak angkat betul-betul. Kalau nak baca apa-apa, baca pada pada surah Al-Fatihah, surah-surah yang lazim, ayat-ayat yang lazim, pada zikir dan sebagainya, baca dengan tertib. Ini kita baca kadang-kadang berdesuk, F1 pun kalah. Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil laju.
Baca pelan-pelan, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Baca elok-elok, jangan berdesup sangat. Allah Ta'ala tak tengok apa yang kita nak baca, apa yang kita nak buat, tapi Allah Ta'ala melihat kesungguhan. Bila orang tu sungguh-sungguh dengan ibadah, maka dia akan melakukan yang terbaik, jaga pada tertib dan adabnya dalam sembahyang, jaga pada tamakninahnya. Samalah orang berdoa. Nabi SAW, kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah pun ada menceritakan tentang adab Nabi berdoa. Nabi ni berdoa sehingga sahabat menceritakan, sahabat melihat keadaan Nabi berdoa, semakin lama Nabi berdoa, daripada tangan Nabi separas ini sampai Nabi mengangkat tangan setinggi-tingginya, sehingga melihat ternampak kepada kedua ketiak Nabi SAW yang putih. Sungguh-sungguh. Ustaz, kalau macam tu Nabi pakai jubah tak ada lengan ke? Bukan. Itu ketika Nabi berhimpun dengan para sahabat di Padang Arafah, ketika melakukan ibadah haji, wukuf di Arafah. Nabi pakai ihram, jadi Nabi angkat tangan, Nabi berdoa tu nampaklah pada kedua ketiak Nabi SAW yang putih. Ini Nabi sungguh-sungguh. Kita dalam masyarakat macam mana? Contohlah ni majlis tahlilan. Selalu tahlilan kan lepas isyak kan? Kita pun dah mengantuk, besok nak kerja. Oh, imam pula baca doa lama. Daripada tangan kita macam ni, turun atas peha je tangan kita. Boleh tahan lagi? Turunnya tangan dengan turunnya kepala sekali. Turun, tahu-tahu senyap je. Wak, bangun wak. Wak, dah habis tahlil. Dah makan ke? Oh, ada orang macam tu. Wan, kurangnya bersungguh-sungguh kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni lagilah kita ni bulan Ramadan, banyak pada waktu tempat-tempat dalam bulan Ramadan ni Allah Ta'ala kurniakan mustajabnya doa. Contohnya apa? Waktu sahur. Waktu sahur ni waktu dimustajabkan doa. Waktu nak berbuka dimustajabkan doa. Kemudian pada tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan ada kelebihan dia. Kemudian malam Lailatul Qadar, hari Jumaat. Bulan Ramadan pun ada Jumaat, bukan tak ada. Hari Jumaat, pada tengah hari Jumaat. Kalau pada golongan lelaki yang datang sembahyang Jumaat, ketika antara dua khutbah, khatib duduk sementara untuk nak baca khutbah yang seterusnya, yang kedua, ambil kesempatan berdoa. Dan nanti bila kita jumpa malam Syawal, malam pertama Syawal, malam itu pun malam dimustajabkan doa oleh Allah Ta'ala. Ini kita malam Syawal, malam dindang perantau, sibuk lagu Depi Ramli lah, segala macam lagu raya. Malam tu lah kita berdoa. Bagus dalam masyarakat kita kan. Saya tak tahulah Kampung Batu Belah masih buat lagi ke tak. Saya ingat dulu orang dulu kan, kita daripada satu rumah ke satu rumah kita bertakbir, membesarkan malam raya. Habis daripada takbir kita doa, habis doa kita makan. Sekurang-kurangnya kita berdoa, mudah-mudahan dimustajabkan oleh Allah Ta'ala, kerana ketika itu malamnya malam hari raya, malam dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, la yu'tihi istighfara illa waqad a'adda lahul ghufran. Yakni Allah Ta'ala tidak memberikan kesempatan untuk kita beristighfar, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan pintu pengampunan dosa kepada kita. Sebelum sempat nak ucapkan kalimah istighfar, astaghfirullah, maka rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu menyediakan kepada kita pintu pengampunan. Allah Ta'ala lebih awal nak mengampunkan kita. Mana tengok pengampunan Allah Ta'ala mendahului daripada permohonan ampun daripada hamba-hambanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yang mana Allah Ta'ala sebut apa? Mohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya dialah yang maha pengampun. Ini maha pengampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain baginda Nabi SAW menyebut, Lau akhta'tum hatta tabluga khatayakum sama'a summa tubtum lataballahu alaikum. Hadis riwayat Imam Ibn Majah. Yang mana kata Nabi SAW, sekiranya kamu berbuat dosa setinggi langit sekalipun, kemudian kamu bertaubat, nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan kamu.
Kecuali apa dia? Dosa melakukan syirik kepada Allah Ta'ala dan dosa yang kita lakukan sesama makhluk. Dua perkara ni kena jaga. Dosa mensyirikkan Allah Ta'ala, kita perasan bila syirik, nombor satu kita perasan apa? Sembah berhala. Itu satu cabang je kan? Ataupun jumpa pawang, jumpa dukun, ataupun beramal dengan ilmu sihir. Itu baru cabang kedua. Malah kadang-kadang kita tak perasan dalam kehidupan kita. Dah terang-terang Al-Quran ni turun sebagai panduan dalam kehidupan manusia. Perlu manusia mengambil keseluruhan ayat-ayat Al-Quran sebagai panduan. Tetapi kita menolak sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran. Malah kadang-kadang kita memperlekeh, mempertikaikan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Itu pun merupakan syirik yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Jangan mudah-mudah kita tak setuju, diam-diam, jangan cerita. Selagi benda tu belum dilafazkan dengan mulut, maka ada can lagi. Kerana perkara dalam hati manusia, manusia lain tak boleh hukum. Melainkan perkara yang sudah dilafaz ataupun ditunjukkan, maka boleh hukum. Ini orang yang sudah mensyirikkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, boleh menyebabkan apa? Menyebabkan batal iman kita. Ni. Yang kedua apa? Dosa sesama manusia. Kita buat salah dengan mak ayah kita, dulu kuat melawan, sikit-sikit habis bapak kita hamun, mak kita hamun kan? Sampai dia meninggal dunia, kita tak sempat minta ampun. Oh, jahanam kita, jahanam tuan-tuan, kaum ibu, jahanam. Kenapa? Dosa kita dengan manusia, Allah Ta'ala tidak akan terima, Allah Ta'ala tidak akan ampunkan kita, melainkan manusia yang kita buat dosa pada dia mengampunkan, memaafkan kita. Ni ambil kesempatan, tak payah tunggu raya. Kita ni selalu baguslah, budaya tu bagus, tapi tak semestinya kena tunggu raya. Sepanjang masa kita minta maaf dengan semua orang, yang lebih-lebih lagi orang yang hampir, yang dekat dengan kita. Contohnya mak ayah kita. Betapa jerit perih mak ayah kita membesarkan kita kan? Susah payah mereka ni menyengolahkan, memberikan pendidikan kepada kita. Maka tanggungjawab kita ni supaya berbakti kepada mereka, bukan mengabaikan, melalaikan tanggungjawab kita kepada mereka. Tak boleh. Jangan buat macam tu. Kenapa? Bila terkesan ataupun sakit hati pada mak dan ayah kita, selagi mana dia tak ampunkan dosa kita, selagi itulah kecelakaan demi kecelakaan akan tertimpa kepada kita. Lebih-lebih lagi meninggal dunia dalam keadaan dia tidak mengampunkan dosa anak-anaknya. Ni hati-hati, ingat ni. Saya takut benda-benda begini dalam masyarakat kita. Bukan senang hati, lagi-lagi hati mak. Mak ni Allah Ta'ala jadikan sifatnya lembut, pada hatinya pelembut. Bila sifatnya lembut, benda yang lembut kan mudah berkecai. Bapak keras hati tak apa, bapak cakap apa relax je kan, abah tak kisah. Tapi kalau mak belum tentu. Ni jaga hati mak kita. Jadi segala macam dosa Allah Ta'ala akan ampunkan, kecuali dua perkara, iaitu dosa syirik dan dosa kita dengan sesama manusia. Kecuali manusia itu sudah memaafkan kita, barulah Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Yang keempat, kata Nabi SAW, la yu'tihi taubata illa waqad a'adda lahul qabul. Yang ini kata Nabi SAW, yang mana Allah Ta'ala tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat sebelum, yang ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah menyediakan terlebih dahulu pintu taubat kepada kita. Sebelum kita bertaubat ni kan, malam-malam bulan Ramadan ni rajin kita bangun malam, berqiyamul lail, bertaubat, munajat pada Allah Ta'ala dengan segala macam munajat yang kita baca. Antaranya ilahi lastulil firdausi ahla. Kita baca, ya Allah, ya Tuhanku, aku tak layak untuk masuk ke syurgamu ya Allah, dan aku tak sanggup untuk menanggung api nerakamu ya Allah. Kita mohon pada Allah Ta'ala. Memang kita ni maha lemah, bukan maha kuat. Maha mengharap kita kepada Allah Ta'ala. Pengharapan kita pada Allah Ta'ala, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Rupa-rupanya Allah Ta'ala sudah terlebih dahulu menyediakan pintu taubat kepada kita. Allah Ta'ala kan dalam Al-Quran disebut, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala ni suka orang yang bertaubat dan suka orang yang membersihkan diri. Kata Imam Ghazali rahimallahu ta'ala dalam kitab beliau, kitab Ihya Ulumuddin, yang dikatakan orang yang membersihkan diri, yakni orang-orang yang membersihkan dirinya daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dihiasi dirinya, akhlaknya dengan akhlak-akhlak yang mahmudah.
Kata Nabi SAW dalam sepotong hadis, maktubun haula arsy qabla an tukhlaqad dunya bi 4,000 amin wa inni laghaffarun lima taba wa amana wa amilan salihan summa ihtada. Yang mana kata Nabi SAW, yakni di sekitar Arash terdapat satu tulisan yang berumur 4,000 tahun sebelum dunia diciptakan. Yang mana tulisan itu berbunyi, inni laghaffarun lima taba wa amana wa amilan salihan summa ihtada. Yang mana Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya aku maha pengampun bagi setiap orang yang bertaubat, orang yang beriman dan orang yang melakukan amal-amal soleh, dan orang yang berusaha untuk mendapatkan petunjuk. Hadis riwayat Imam Dailami. Maksudnya sebelum manusia ni ada, Allah Ta'ala dah menyatakan dirinya maha pengampun, maha penerima taubat. Ni sifat penerimaan taubat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, maha pengampun Allah Ta'ala ni mendahului daripada taubat kita kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima, kata Nabi SAW, la yu'tihi sadaqah illa wa qad a'adda lahu taqabbula. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala tak memberikan kesempatan kepada kita untuk sedekah, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerima sedekah kita. Ni kat rumah dah niat, malam ni aku pergi masjid, aku nak bagi sedekah sikit. Tabung ihya Ramadan pun banyak tuan-tuan, bagi. Contoh kan, aku pergi sekolah-sekolah agama nak bagi sedekah, jumpa anak yatim nak sedekah, nak zakat dan sebagainya, contohlah kan. Sebelum sempat kita nak bagi, rupa-rupanya pahala tu dah sampai dah kepada kita. Ni lebih kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada kita. Ni lebih, sebelum sempat bagi, rupanya pahala tu dah sampai dahulu kepada kita. Dalam sabda yang lain, baginda Nabi SAW sebut apa? Yakni Allah Ta'ala haramkan bagi orang yang bersedekah ni, jasad mereka ni disentuh oleh api neraka. Ni orang-orang yang bersedekah ni, Allah Ta'ala haramkan jasadnya daripada disentuh oleh api neraka. Dalam hadis yang lain, Allah Ta'ala kata apa? Orang yang bersedekah ni akan dinaungi dengan sedekahnya ketika mana di padang mahsyar sehingga selesai hisap manusia ni. Maksudnya ketika kita dikumpul ini, ada keadaan manusia yang tenggelam dengan peluhnya sendiri, lemas. Ada yang manusia berjalan kaki di bawah kepala di bawah kaki ke atas, macam-macam azab kan. Matahari ibarat sejengkal daripada kepala, panas. Tetapi orang yang bersedekah ni Allah Ta'ala berikan keistimewaan, keselesaan, kerana dinaungi oleh sedekah yang dilakukan ketika mana hidup di dunia. Kemudian yang terakhir malam ni saya nak sebut, mana-mana saya sebut perkara ni tuan-tuan, lebih lagi sempena bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni kan disebut dengan bulan Al-Quran. Allah Ta'ala sebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan kan diturunkan padanya Al-Quran. Maka tanggungjawab kita sebagai orang Islam, tak boleh ada alasan ataupun tak boleh kita nak berlepas diri dengan Al-Quran walaupun dengan satu saat ataupun satu detik. Tak boleh. Tak ada alasan kita tak nak dengan Al-Quran, melainkan semuanya kena Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran dalam kehidupan kita. Saya bawa akan 4 golongan manusia. Contoh yang pertama, golongan manusia yang Allah Ta'ala berikan kefasihan lidahnya dengan Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW sebut apa? Yakni hak seorang Muslim dengan Al-Quran sekurang-kurangnya kena baca 100 ayat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami. Sekurang-kurang orang yang fasih baca Quran ini, dia kena baca 100 ayat sehari. Kemudian Nabi SAW sebut Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti fi yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, kata Nabi SAW, yang mana Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada orang yang baca. Ini Al-Quran. Dalam hadis yang lain Nabi kata kan, Al-Quran hujjatul laka au alaika. Al-Quran hujah bagi kamu. Bagi kita Al-Quran ni jadi hujah bagi kita, jadi saksi bagi kita di hari akhirat. Saksi yang bagaimana? Ya Allah, ni dulu dia baca aku, ya Allah. Dulu dia baca tentang sembahyang, dia sembahyang. Dia baca puasa, dia puasa. Dia baca zakat, dia zakat. Dia baca perjuangan, dia berjuang. Contohlah. Maka dia ni yang baca dan beramal dengan ayat-ayatmu, ya Allah. Selamat, alhamdulillah, seronok kita. Tapi kalau yang disebut au alaika, atau ke atas kamu, Al-Quran jadi saksi, ni ya Allah dulu baca pun tak ada, tak nak belajar mengaji ni. Kalau belajar lagi Jahannam. Ya Allah, dia mengaji dulu tapi tak beramal. Dia baca ayat-ayat engkau, ya Allah, hukum-hukum engkau dia baca, tapi dia tak beramal dengan hukum-hukum engkau. Jahannam kita.
Al-Quran jadi saksi ketika mana di hari akhirat nanti. Kemudian yang kedua, golongan kedua, mungkin orang kata, ustaz, saya nak baca pun tak fasih, gagap. Gagap pun Nabi SAW kata apa? Dapat pahala. Sini pun saya dipahamkan ada grup tadarus Al-Quran. Tadarus mungkin yang lancar-lancar, buat satu grup gagap. Yang gagap-gagap satu grup, mungkin dia tak segan, dapat pahala. Gagap pun dapat pahala. Tak ada alasan kita gagap tak nak baca. Gagap kena baca, dapat pahala. Yang ketiga, yakni ada orang cakap, dia kata, ustaz, saya gagap pun tak boleh. Oh, gagap tak boleh, teruk dah tu. Gagap tak boleh. Ada mata, ada, boleh tengok, boleh tengok Al-Quran. 5 perkara Nabi kata kalau tengok dapat pahala. Salah satunya apa? Melihat kepada Al-Quran. Tengoklah ayat-ayat Al-Quran, buka tengok. Menangis je. Ji tak bunyi pun, Ji kau diam, aku tengah tengok. Contohlah, tak reti nak baca, tengok pun dapat pahala. Ada seorang hamba Allah ni tuan-tuan, dia seronok, dia cerita dengan saya. Bila kita jadi ustaz ni, orang suka mengadu, sama ada masalah, problem, ataupun nak mengadu, berkongsi berita gembira. Orang cakap, ustaz, orang ni 50-an umur dia, ustaz, dulu saya tak reti baca Quran, ustaz, tapi tiap-tiap hari saya pergi kerja, ustaz, sebelum saya start kerja, saya buka Al-Quran 10 minit, saya tengok. Sambil tu saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan sebelum aku mati, ya Allah, berilah kesempatan untuk aku boleh baca Quran. Takdir Allah Ta'ala beri hidayah pada dia, dia pergi belajar Al-Quran dekat masjid negeri. Kemudian setahun lepas tu dia dah boleh baca, walaupun tak lancar. Waktu dia cerita dengan saya, ustaz, saya dah boleh baca, tapi gagap, ustaz, tak berapa nak lancar. Dalam hati saya ni, dah dekat dah haji ni. Kan sebab tadi dia kata sebelum mati, dia minta pada Allah Ta'ala sebelum mati Allah Ta'ala beri kesempatan untuk dia baca. Jadi dah boleh baca, dah dekat dah tu. Tu contohlah. Jadi tengok Al-Quran. Kerana tengok Al-Quran, melihat pada Al-Quran pun dapat pahala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mungkin orang kata, ustaz, nak tengok pun tak nampak, jauh tak nampak, dekat tak nampak, dah buta lah tu. Bila dah keadaan begitu, nak buat macam mana? Maka kita ada telinga dengar Al-Quran. Ada telinga dengar Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut apa? Iza quri'al Quran fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengar. Guna telinga untuk dengar Al-Quran. Ambil kesempatan dengar Al-Quran. Dah tak boleh nak baca, dah tak boleh nak tengok, ada telinga maka dengar Al-Quran. Tapi 3 perkara ni, contohlah, ada telinga tak boleh dengar, ada mata tak boleh melihat, ada mulut tak boleh membaca. Ni golongan apa, tuan-tuan? Siapa boleh jawab? Malam ni RM10 saya bagi. Orang mati, tuan-tuan, orang mati, ada mulut tak boleh baca dah, diam je, kita yang bacakan untuk dia. Ada mata boleh tengok tak boleh tengok, kita yang tengok dia. Ada telinga boleh dengar tak boleh dengar, kita yang dengar orang bacakan tahlilan, talqin dan sebagainya untuk dia. Jadi kita kesempatan Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, masih dalam keadaan bernyawa, masih dalam keadaan sihat tubuh badan, elok pada segala anggota panca indera kita, maka pergunakan dengan memperbanyak kita bermuamalah, melazimi dengan Al-Quran itu sendiri dalam kehidupan kita. Bukan sekadar dengan bacaan semata-mata, tetapi bersungguh-sungguh dengan mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Tuan-tuan, saya ada bawa satu tabung Pondok Moden Darul Aziziyah sempena bulan Ramadan ini untuk mudah-mudahan tuan-tuan dapat kelebihan keberkatan daripada infak itu. Saya rayu pada tuan-tuan, siapa-siapa nak bagi sumbangan, saya alu-alukan insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.